Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada sahabat-sahabat semua. Maaf atas sedikit iklan ya tadi sebenarnya, insya-Allah kita ceriakan pagi-pagi kita ini. Mungkin sebenarnya untuk mendapatkan redha Allah tu banyak dugaannya kan hari ini. Minta maaf pada Al-Fadilah Ustazah Isfadiah atas iklan sebenarnya tadi tu kan. Okey. Insya-Allah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini apa khabar semua sahabat-sahabat semua, dan saya ucapkan syabas kerana sama-sama hari ini kita bersama-sama mencari redha Allah dalam mencari ilmu Allah bagi mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Sebelum saya memulakan pengenalan kita kepada Al-Fadilah panel jemputan kita hari ini, insya-Allah izinkan saya menyampaikan satu serangkap pantun. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. InsyaAllah. Okay, kita sangat berbangga hari ini, sangat teruja sebenarnya kerana Al-Fadilah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki ini beliau sanggup bersedia untuk bersama kita berkongsi ilmu dan pengalaman yang ada. Ustazah Isfadiah ini merupakan anak kelahiran Negeri Sembilan, dikurniakan 6 cahaya mata bersama pasangan beliau Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Sering menjadi tetamu jemputan di radio dan di TV, terutama topik keibubapaan dan fiqh wanita seperti Al-Hijrah, TV9, dan sekarang masih aktif lagi mengendalikan seminar dan program khususnya Ini dia sentiasa cuba untuk menghidupkan suasana di lokasi. Okey. Ustazah Isfadiah ni memang terkenal daripada zaman persekolahan dulu, seorang yang sangat hebat akhlaknya, dan sesiapa yang mengenali beliau memang saya akui dari segi akhlak, dari segi kepimpinannya sangat dikagumi, dan sehingga sekarang tutur katanya bila disebut sepatah-sepatah dan menusuk kalbu dan cepat untuk kita fahami. Moga-moga ilmu yang akan disampaikan akan menyerap pada jiwa sahabat-sahabat dan ada ilmu baru, dan moga dengan santapan yang akan diberikan oleh Ustazah, insya-Allah selepas ini menjadikan diri kita insan yang lebih baik dan lebih dekat dengannya. Okay, tanpa membuangkan masa lagi, saya persilakan Al-Fadilah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki untuk topik kita hari ini yang bertajuk Diriku Ingin Dekat Kepada Allah. Falyatafaddali. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sihat ya. Okey, sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun bukannya boleh dengar respon sangat kan. Okey, jadi tapi alhamdulillah nampak kita dah ada 2 layers dekat dalam Zoom kita ini. Jadi ada 2 platform. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Muslimat Masjid Alam Impian atas jemputan kuliah duha ini dengan tajuk yang saya baca pun rasa syahdu, terharu sangat. Tahniah kerana memilih satu tajuk yang sangat baik, iaitulah jiwaku ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi saya rasa mungkin bagi pihak masjid pihak masjid, mari kita sama-sama tolong peserta mutekan speaker ataupun kita kalau nak mutekan tu tengok dekat dalam ruangan layar kita tu dekat sebelah bawah kiri sekali dia ada macam mikrofon. Jadi klik mikrofon tu,
nanti dia akan nampak seperti pangkah, jadi dia akan mute-kan lah. Jadi suara dekat dalam rumah kita tak masuk dalam ruang ini. Subhanallah, ini merupakan salah satu daripada cara lah COVID mengajar kita berteknologi. Dulu masa kecil-kecil kita duk tengok filem, movie-movie macam mana masa depan berlaku dengan banyak robotnya kan. Meeting pun buat daripada jarak jauh lagi kan. Lepas tu rasa macam jalan tu kena pakai helmet Lutsina. Allahu Akbar. So hari ini macam seolah-olah dan nampak bayangan dia, dan COVID-19 itu dia macam satu gelombang, dia memaksa kita semua, kita paksa ni, kita terpaksa walaupun kita tak tahu, tapi kita kena belajar lah. Dan apa yang kita belajar ni, jangan kita tengok benda ni daripada barat, tamadun daripada orang putih, bukan tamadun Islam, tidak. Semua benda ini adalah tentera-tentera Allah, ya? Dia adalah hamba-hamba Allah. Cuma pengurusnya sekarang ini, yang mengurus adalah orang yang bukan Islam, tapi kita kena belajar juga, kena kuasai juga teknologi ini. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Seluruh ahli jawatan kuasa Muslimat Masjid Alam Impian, ya. Puan Munirah Isa. Puan Munirah, kita pernah jumpa ke Puan Munirah? Kita lepas sekolah saya tak pernah jumpa Kak Wadi. Pun jauh. Ya. Allah, kita dah UIA. Ya Allah, nampak Akak bertambah senior saya muda. 4 tahun. 4 tahun senior saya. Allah Akbar. Okey. Nampak muka kecil kan. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah dapat jam. Puan Farida, terima kasih banyak Puan Farida yang jadi host utama, nak kata apa orang kata tu tuan rumah lah kot kan. Masuk-masuk je saya jumpa Puan Farida dulu. Jadi tahniah ya atas usaha-usaha yang saya kira sangat baik ini. Kita tetap mengimarahkan surau, kita tetap mengimarahkan masjid, ya, walaupun kita tak boleh datang fizikalnya ke masjid dan surau. Jadi kita tetap adakan sesi-sesi seperti ini, kita bertemu muka, dan jiwa itu kita kata spiritual kita, roh kita tetap dia lapar, dia perlukan makanan. Kalau masing-masing semua pagi tadi dah bangun, siapkan sarapan untuk keluarga, itu makanan fizikal, perut. Okey. Makanan otak, dia perlukan makanan. Itu daripada sudut knowledge, ya. Kemudian kedekatan, keakrabat kita dengan Allah, itu adalah makanan rohani kita. Jadi setiap hari semua ini, fizikal kita, akal kita, kemudian rohani kita, kalau kita tambah satu lagi, emosi kita. Jadi semua perlukan makanan setiap hari. Dan emosi itu, makanan dia adalah perhatian, kasih sayang, penghargaan, ya. Jadi itu juga adalah makanan. Baik. Sekarang kadang-kadang kita sibuk dengan makanan yang fizikal, kita sibuk dengan makanan yang akal ni. Tapi kita lupa part emosi, kita lupa bahagian roh kita yang juga memerlukan makanan. Okey. Baik. Tajuk kita hari ini adalah jiwaku ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan sebenarnya sebagai manusia, kita semua memang ada satu point di mana secara fitrahnya kita lahir, kita nak menyembah sesuatu yang agung. Sebab tu kalau kita lihat pagan ataupun orang-orang yang percaya kepada yalah bulan, bintang, batu, batan dan sebagainya lah, tuan-puan, dia akan tetap menyembah. Mana-mana agama pun walaupun tak betul Tuhan dia kan, tapi dia tetap nak buat satu sembahan, pengorbanan, ya, dedication, ya. Jadi maksudnya dia nak berkhidmat kepada satu kuasa-kuasa besar. Dan itu adalah panggilan rohani. Dan itu adalah kelompongan rohani. Dan kemudian alhamdulillah bila baginda Nabi Muhammad SAW datang, dia ajar kita cara macam mana nak mengisi kelompongan dan kekosongan itu. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak kes yang meninggal dunia disebabkan COVID. Sekali lagi COVID menyedarkan kita lah bahawa bila kita dengar je satu hari tu berapa kali kita sebut inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Berapa kali? Kan banyak kali. Dan begitu juga harta pusaka hari ini dalam satu rumah tu dia boleh berpindah sampai beberapa lapis. Sebab apa? Kematian. Mula-mula si ayah meninggal dunia, dah harta pusaka berpindah kepada waris. Dan kemudian tak lama tu, tak sampai beberapa jam, mungkin ibu pula meninggal dunia. Dah daripada harta waris tu tak siap lagi dibahagi. Pergi pula ke layer siapa? Adik-beradik ataupun anak. Jadi daripada adik-beradik ataupun anak meninggal pula, adik ataupun anak kena bertukar lagi. So dekat situ kita lihat hari ini kita menyaksikan suasana dan keadaan-keadaan tragedi-tragedi yang berlaku sangat cepat dan kita kehilangan ramai ahli keluarga, kerabat dan sebagainya. Saya yakin puan-puan malam tadi pun ada bacaan Yasin tahlil, hari Khamis malam Jumaat pun dengan tahlil kemarin pun begitu juga Jadi macam tu saya pun sama nenek saudara saya meninggal dan pak cik saudara saya pun meninggal dunia. Begitu juga baru dapat tahu jiran arwah nenek saya pun dah meninggal dunia. Jadi macam masya-Allah benda itu sangat dekat dengan kita lah, kematian itu sangat dekat. Jadi sangat indahnya jiwaku ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut jiwa ini dia berkaitan tentang cinta lah, dengan perasaan cinta. Cinta ini dia akan menjadikan kita orang yang luar biasa, sangat luar biasa. Cuba bayangkan orang yang cinta ni orang yang bercinta dulu, apa dia punya kata-kata? Dia kata laut pun dia sanggup renangi, lautan api tu kan. Bukit yang tinggi penuh dengan cabaran pun sanggup dia daki lah. Dan waktu malam patut tidur jadi tak boleh nak tidur. Makan patut makan boleh kenyang, boleh jadi tak kenyang. Jadi dia menyebabkan kita gila. Allahu Akbar. Tapi kita bukannya nak gila itu. Biasalah orang-orang yang orang kata kalau dalam percintaan tu dia ada satu penyakit sindrom nama dia angau kan. Jadi gila angau ni sangat bahayalah sebab dia boleh merasakan perkara-perkara yang luar biasa atau yang magic itu. Ana Farhana boleh mute kan? Okay. Alright, mute kan dulu ya. Terima kasih. Baik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita hendak cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu impak dan kesan. Dia kena tahu dulu apakah impak dan kesan bila kita bercinta dengan Allah. Bila kita bercinta dengan Allah, kita akan dapat kesan yang luar biasa. Kesan luar biasa sebagaimana yang para sahabat Nabi sendiri alami. Mereka ini semua mendapat angau cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencintai Allah. Begitu juga sebagaimana kita kenali Rabi'atul Adawiyah kan? Rabi'atul Adawiyah pun apa kata-kata kalam dia yang bila dia mencintai Allah tu, kalam dia juga sangat luar biasa. Contohnya dia kata ya Allah Tuhanku, seandainya aku boleh mendapatkan keredaan-Mu, sekiranya Engkau mencampakkan aku ke neraka. Seandainya aku ini, Kau campakkan aku ke neraka walaupun aku tidak mampu untuk berhadapan dengan sakitnya, peritnya hukuman di neraka itu. Tapi kalau itu mendapat keredaan-Mu, maka aku rela. Dan kalau Engkau campakkan aku jauh dari syurga dan aku mendapat redha-Mu, maka itu aku lebih mahu. Jadi dia macam satu benda yang kita macam terasa macam tak logiknya. Dia sanggup pergi ke neraka tu, yang penting Allah redha dekat dia. Dia sanggup tidak dapat syurga kalau Allah itu redha. Jadi dia nampak tak dia punya cinta dia tu macam sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi itu adalah akibat dan impak cinta. Jadi kalau orang yang bercinta dengan Allah, dia merasai cinta Allah, dia akan lihat semuanya itu sangat indah belaka. Jadi tu yang orang kata orang yang bercinta ni kan kentut dia pun bau wangi. Kita awal-awal lagi dah nampak dah perangai buruk dia kan. Tapi orang bercinta ni dia buta. Jadi kita tak nak cinta kita sesama hamba ini, sesama manusia, kita buta yang tak ada faedah, buta yang tak berbaloi, tapi kita nak mengalami perasaan cinta, biarlah kita buta. Tapi buta itu berbaloi. Buta itu memberikan satu keindahan. Puan-puan yang dikasihi, saya sangat tersentuh dengan rasa cinta kepada Allah ini.
bila saya pergi ke Syria bawa bantuan kemanusiaan, misi kemanusiaan bersama dengan serantau Muslim ya Munirah, rasa dalam 2 tahun yang lepas saya dapat menjejakkan kaki ke bumi Syria, Lebanon dan juga Turki. Dan Allah izinkan saya untuk jumpa dengan seorang lelaki ni, di mana orang lelaki ni dia mangsa kepada peperangan. Jadi kena letupan, bahan letupan menyebabkan separuh badan dia itu lumpuh. Jadi bila dia berjalan, sebelah kanan dia tu dia heret. Maksudnya kalau kita ni dah tersadai, terbaring je. Tapi dia punya azam, dia punya kuat kan sangat-sangat kuat. Dia boleh tegak berdiri bila dia jalan. Dia heret dia kaki kanan dia, kaki kanan, tangan kanan long lay. Dia guna sepenuh tenaga daripada bahagian kiri dia ini untuk support sebelah kanan. Bila dia jalan tu, kita nampak dia pakai topi. Masa tu musim sejuk dia pakai topi. Bila dia buka topi tu, saya nampak sendiri dia punya kawasan tengkorak ini lekuk. Sebab dia punya tempurung tu dah pun kata tu pecah. Jadi dia lekuk tu ditutup dengan daging ke apa ke, dengan kulit dia. Jadi bila jalan tu dia macam benda tu boleh dia beralun lah. Macam lembik, nampak lembik tu. Dia ada anak 2 orang perempuan, kecil lagi. Lepas tu dengan isteri dia yang duduk dekat kemah. Kemah ni betul-betul macam kemah canvas. Bukan kita ingat kemah-kemah yang besar-besar kenduri tu, bukan ya. Jadi ini kemah canvas yang kita duduk dalam tu, masa saya pergi tu musim sejuk. Jadi memang kita duduk dalam tu masih lagi menggigil. Jadi dia perlukan pemanas api. Pemanas api ni pula ada pelbagai kategori. Kalau pemanas api yang murah itu, dia akan keluarkan gas yang racun dekat dalam kemah tu menyebabkan ramai meninggal dunia. Itu pun berlaku juga kita pihak serantau Muslim lah. Dia memastikan mereka yang berada di kamp pelarian ini tidak orang kata ambil lah alat-alat seperti itu. Sebab bila dia tidur nanti, dia akan tidur selama-lamanya tak kembali lagi. Tidur yang abadi. Dia macam orang yang tidur dalam kereta tu kan, dia hidup gas yang beracun. Jadi bila saya datang ke rumah dia, memang makanan tu tak adalah, kita yang bawa makanan. Dan dia biasa makan roti saja. Munirah tahu kan kalau orang Arab tu dia makan roti yang bulat besar tu kan. Okey, dia makan roti tu. Kalau dapat makan roti tu sahaja tanpa ada kuah, itu sudah cukup untung. Dia orang biasa ikat perut 2-3 hari baru dapat roti kan. Jadi kami datang waktu tu, kami bawa nasi, bawa daging sekali kan. Wah, dia makan tu tambah. Anak dia saya tanya lagi, nak lagi? Angguk lagi. Tambah tak tahu rasanya 5 kali ke 6 kali kan. 5 senduk ke 6 senduk jugalah. Makan dan kemudian saya tanya, bila yang last kali awak makan nasi ni? Dia menung, dia tengok dinding tu, dia tengok dinding atas tu. Ada dalam beberapa minit jugalah dia tengok. Dia fikir, tak ingat dia. Agaknya bila makan terakhir makan nasi dengan ni. Kita ni orang Malaysia mana-mana cari nasi juga kan. Kat sana nasi itu adalah makanan mewah, makanan hotel. Bagi mereka ya. Jadi kita hari-hari makan nasi. Nasi beras apa? Basmati pula tu. Uish. Tak beras basmati, beras wangi kan. Berapa? Faiza. Itu mahal-mahal beras tu kan. Lepas tu tak siap beras Faiza, Taj mahal lagi. Taj murah tak main. Mesti Taj yang mahal tu. Allahu Akbar. Jadi itu perbandingan kita lah. Jadi satu masa tengah duduk-duduk tu, saya tanyakan dia satu soalan. Dan soalan saya ni, kawan saya yang ikut tu, dia sempat senggol saya. Dia cakap tak payahlah, soalan tu terlalu tinggi sangat. Dia cakap macam tu kan. Kita ni ikut pensyarah, jadi bekas pensyarah. Jadi tu selamba-selamba yang tanya soalan yang tinggi-tinggi kan. Soalan dia apa? Soalan dia pada saya simple, but actually dia perlukan apa kata kekuatan jiwa untuk menjawab. Jadi saya tanya dengan dia, Tuan, saya kata, cuba Tuan tengok diri Tuan ni. Tuan dalam keadaan yang tak berdaya, dalam keadaan Tuan menjadi mangsa letupan, bukan Tuan yang nak, menyangguk. Okay. Lepas tu Tuan tersadai dekat sempadan antara Lebanon dan juga Syria, bukan Tuan yang nak, dia pun angguk. Lepas tu Tuan tak boleh balik ke keluarga Tuan dekat dalam Syria. Jadi dah lama masa tu, jadi Tuan berpisah dengan dia. Dia pun tunduk sedih lah.
Lepas tu saya kata anak-anak tuan ni belum tentu boleh berjaya dekat sini. Sekolah pun tak boleh sebab orang-orang pelarian mana boleh sekolah kan kat situ. Lepas tu rumah tuan tengok macam ni, tuan pun tak boleh nak buat rumah macam penduduk lokal tempatan. Penduduk lokal tempatan marah nanti kalau tuan ada rumah yang lebih baik daripada diorang punya kondisi rumah. Jadi bagaimana masa depan anak-anak tuan? Tuan seorang lelaki dalam keluarga ini, tuan nak cari nafkah tak boleh. What do you think about Allah? So saya tanya itu je soalan saya. Apakah pandangan tuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Lepas tu terus dijawab penuh semangat. Dan tak perlukan masa. Kalau macam anak dia tadi tu saya tanya kan, bila agaknya makan nasi last sekali? Kan dia pandang dulu dinding, dia nak cakap lama tu. Yang ini tak ada, terus nak tarik nafas. Dia kata apa? Sister, whatever come from Allah is beautiful. Saya terduduk tersandar. Dah terduduk tu memang dah duduk dah masa tu kan. Memang tersandar dan macam hati saya macam kena apa orang kata tu kena terjah jugalah. Kita zap rasa macam wow, satu tumbukan dekat jiwa kita. Kita kata Masya Allah, ini adalah insan-insan yang Allah pilih. Allah tunjuk untuk berada di sisimu ya Allah. Waktu tu hati saya berkata macam tu je. Dia kata belum tentu kita Allah uji kita akan cakap macam tu. Saya kata patutlah dia diuji oleh Allah kerana dia memang sentiasa nampak the beauty behind every sin, every tragedy. Jadi dia nampak ada kelebihan Allah di situ, ada kasih sayang Allah di situ. Kita tak mampu. Kita nak mengeluh sikit tak boleh nak keluar. Kita dah marah orang lah, semua marah. Masjid tak buka, kita pun marah kan. Itu tak jadi, kita pun marah. Anak-anak kita dibuang kerja, kita pun marah. Jadi kita punya teman yang rapat ini adalah marah. Tapi kalau dia, Allahu Akbar, yang paling dekat kepada dia adalah keindahan Allah. Keindahan Allah. Dia kata whatever come from Allah is beautiful. So perkataan ini adalah perkataan daripada orang yang angau je. Angau mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kalau orang yang bercinta sesama manusia. Kentut pun yang kata bau kan. Kalau kita tengok kata hodoh pun dia kata cantik juga. Allahu Akbar. Jadi rupa-rupanya cinta kepada Allah dia akan membina satu keimanan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, kita cuba dengarkan apa kata Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, dia seorang ulama sufi. Dia ada menyatakan bahawa man ahabballah ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Wa man ahabbahullahu ta'ala. Ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Ahabba Allah ya'rifa'un nas. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan cari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dia nak dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, jadi dia akan cari. Barang siapa yang cinta pula terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka dia juga cinta terhadap perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana cinta Allah. Jadi dia suka pula amalan-amalan yang Allah suka. Barang siapa yang jatuh cinta terhadap perbuatan atau amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka dia sangat suka cenderung untuk melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan bersembunyi atau tidak diketahui mana-mana manusia. Jadi rupanya hasil cinta kita kepada Allah itu, dia suka buat amalan baik tapi senyap-senyap. Kerana apa? Kerana dia bukan nakkan pujian orang, dia bukan nakkan penghormatan orang lain, tapi yang dia nak meraih kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi di sini saya sarankan, kita dah dapat poin yang pertama. Seandainya kita benar-benar nak dekat dengan Allah, cari mana-mana amalan harian kita tu yang kita tak share dengan siapa-siapa pun. Kita tak cerita dengan pasangan kita kan. Contoh sedekah, contoh kita membaca buku kan. Contoh kita berzikir ke apa ke, baca Al-Quran. Tapi yang ini kita tidak war-warkan, kita tak bagi tahu, senyap hanya antara kita dengan Allah aja. Boleh agak-agak simpan itu, boleh bertahan berapa lama kan kita simpan benda tu. So kalau boleh sampai matilah.
Kan jadi bila amalan kita itu kita sembunyikan, memang yang itu khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita nak dengar apakah yang Nabi sebut berkenaan tentang rasa kedekatan atau kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ahabballah azza wa jal al-'abda qala li Jibril, ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibrilu fi ahli as-sama' inna Allah ta'ala qad ahabba fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'." Ya, maksudnya sekiranya Allah menyintai seseorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku menyintai si fulan ini. Maka cintailah engkau padanya." Dan Jibril pun menyintai orang tersebut dan dia menyeru kepada seluruh penghuni langit, "Sesungguhnya Allah telah menyintai si fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh penghuni langit pun turut menyintainya. Jadi rupanya kita ada dua lapisan, penghuni dunia dan penghuni langit. Kadang-kadang orang tak terkenal pun dekat dunia ni, tak tahu pun tak siapa dia kan. Tapi penghuni langit benar-benar kenal. Benar-benar mesra. Kita biasa dengar yang kisah Uwais Al-Qarni tu kan. Kalau kita dengar cerita Uwais Al-Qarni itu, ya Allah, dia ni memang insan yang bila buat sesuatu dia sembunyikan, sungguh-sungguh sembunyi. Dia dengan mak dia pun sembunyi, cuma bocornya rahsia itu sebab apa? Sebab Nabi yang membocorkan. Saya permulaan pertama bila saya baca kisah Uwais Al-Qarni ini, sebenarnya saya bukan terbaca dia punya kasih sayang santunan dia kepada ibu dia tahu. Tapi saya terbaca bagaimana dia mencintai Nabi Muhammad SAW dan rindu dia kepada Nabi. Rindu dia kepada Nabi yang amat. Sebab dia duduk dekat Yaman, dia nak berjumpa dengan Rasulullah terbatas. Sebab dia hidup pada zaman Nabi, tapi tak berkesempatan nak jumpa dengan Nabi. Jadi dia rindu. Apa yang dia buat selalu setiap hari, sambil dia jaga mak dia itu, dia akan merisik khabar daripada rombongan-rombongan yang datang daripada Mekah, yang datang daripada Madinah, yang pergi ke Yaman. Jadi maksudnya dia tahu, oh ni ada rombongan bisnes datang. Oh ada rombongan import export datang. So dia akan keluar, dia akan risik. Dia tanya, ada kenal tak Nabi Muhammad? Ada jumpa ke tak? Apa berita daripada sana? Jadi mereka inilah yang bawa berita-berita daripada luar masuk ke Yaman. Dan Uwais Al-Qarni ini dia tidak pernah berhentak, pernah jemu untuk dengar perkembangan yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah satu masa Nabi dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud kita tahu Nabi Muhammad SAW dia luka kan dan patah giginya. Uwais Al-Qarni dengar berita ni. Uwais Al-Qarni dapat berita tapi way after that lah, bukan immediately. Jadi dia dah tahu dah beberapa hari sebelum tu, selepas itu dia dah tahu. Jadi kemudiannya apa dia buat? Dia patahkan gigi dia. Sebab dia mencintai Nabi kan. Ini pun sama angau lah ni. Subhanallah kan. Jadi dia tahu dia nak merasai, nak menjiwai Nabi tu, dia sayang sangat dengan Nabi. Walaupun tak pernah jumpa, dia patahkan gigi dia. Jadi dia kata, dan kemudian dia kata ini yang Nabi rasa. Ini yang Nabi rasa. Allahu Akbar. Jadi cinta dia pada Nabi Muhammad SAW tu membuatkan dia ini jadi sangat masyhur di kalangan penghuni langit. Walaupun sahabat tak kenal. Dan Nabi Muhammad SAW boleh kenal dia, of course melalui perantaraan wahyu. Sudah tentu melalui Jibril alaihissalam. Dan kemudian lepas mak dia meninggal dunia kan, dia punya doa sangat mustajab. Dan dia juga disebut antara orang yang mempunyai karamah. Jadi karamah ni kemuliaan, dia boleh naikkan kapal yang karam, tenggelam. Dia boleh naikkan kapal yang tenggelam. Jadi bila orang tengok siapa tu, baru dia perasan ini Uwais Al-Qarni. Dan bila dia dekati, dia akan lari. Jadi dia memang tidak mahu diketahui dia punya apa orang kata tu, jasa dia ke, amalan ke, dia tidak diketahui. Dan ada riwayat dia mengatakan dia meninggal dunia
Puan Jamilah tolong ya. Terima kasih. Okey, so jadi dia meninggal dunia selepas menghadiri satu peperangan. Saya tak ingat peperangan apa sebab bila ibu dia dah meninggal dunia, dia dapat ikutlah para sahabat dan dia ikut sertai peperangan Islam dan dalam perjalanan balik dia meninggal dunia. Jadi meninggal dunia ialah mungkin kerana luka ke apa ke tidak disebutkan. Jadi dia dikuburkan di kawasan tu tapi sewaktu nak dikuburkan, nak dikebumikan, di para sahabat menyaksikan ramai orang dah bersedia dengan yalah dengan liang lahatnya kan, dengan bantuan alat-alat untuk mengkebumikan dia. Jadi sahabat tu rasa macam pelik. Dia kata siapa dia orang ni, macam tahu dah Uwais Al-Qarni ni nak dikebumikan kan. Memang sangat ramai. Dan akhirnya dia orang pun dah kebumikan, jadi dia orang pun patah balik. Jadi bila patah balik tu dalam duk ingat-ingat, duk kenang-kenang mana datang ni. Dia orang bukannya daripada tentera muslimin. Dia kata siapa ya? Jadi boleh sahabat ni patah balik. Dia patah balik sebab nak letak tanda ini adalah kubur Uwais Al-Qarni. Jadi bila dia patah balik, cari-cari tidak berjumpa kubur yang baru saja dikebumikan Uwais Al-Qarni. Jadi subhanallah, Allah selindungkan dia sebab dia antara orang yang sangat malu bila amalannya itu terdedah. Dia tak nak amalannya itu diketahui. Dia nak buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara jalan untuk kita dapat kasih sayang Allah sudah tentulah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, jadi di situ indahnya ya, penghuni langit akan mencintai orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekh Abdul Qadir Isa dia telah memberikan jalan-jalan ataupun cara-cara bagaimana kita boleh meraih cinta dan juga menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Apa yang kita perlu buat sebagai kekasih Allah atau nak melayakkan diri kita menjadi kekasih Allah Subhanahu taala. Sebab kalau orang yang bercinta ni biasa dia ada set benda yang dia buat kan. Setiap hari dia akan call orang yang dicintai, ya. Kemudian dia akan bergurau, tak ambil hati, belikan hadiah. Kalau suami isteri salam, peluk, ya. Kemudian keluarkan kata-kata manis dan indah. Jadi itu semua adalah pattern cinta sesama manusia. Tapi kalau kita nak bercinta dengan Allah, bagaimana cara dia? Macam mana cara dia? So, Syekh Abdul Qadir Isa dia telah senaraikan 10 perkara. Baik, yang pertama, dengan membaca surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah kirim surat cintanya kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Dan bukan setakat baca dia tau, tapi kena hayati, kena ulang-ulang, kena tadabbur ya. Siapa yang pernah bercinta ni dulu? Bercinta jarak jauh. Okey, bagus Munira. Okay, masa zaman saya dulu, saya pun bercinta jarak jauh. Suami saya lepas kahwin, tak lama tu dia pergi ke Mesir. Saya ikut sekejap 4 bulan, lepas tu saya balik sebab saya belajar. Jadi setiap minggu tu memang tulis surat aja. Jadi cari kalimah-kalimah kalam-kalam cinta lah. Dan bila dapat surat daripada dia, kita baca memang bukan sekali lah. Kita baca 2-3 kali. Dan certain words itu dia akan bermain-main dekat dalam pemikiran kita dan hati kita. So, kita ini yang bertaraf hamba, kita sangat lemah, kita tak mampu nak lebih daripada itu, cuba buatlah apa yang kita buat pada kekasih pasangan kita itu, kita buat pada kekasih yang agung yang tak akan pernah tinggalkan kita. Kita ulang-ulang balik, kita tengok-tengok balik ya, ayat-ayat Al-Quran yang Allah karang, Allah beri kepada kita ya, Allah minta kita baca dan kita hayati, kita tadabbur. Itu perkara yang pertama. So jangan pernah miss lah. Kalau ada pasangan, kita boleh ataupun kebahagiaan yang sebenar. Kalau nak lihat sangat suami kita kan, jangan
hubungan yang ada makna. Jadi kita bawa dia bersama-sama dengan kita. Bawalah Al-Quran tu baca. Tak apa. Nah, jadi kena sebut ikut aku, ikut aku. Kan fattabi'uni yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kamu. Jadi di sini kita ikut beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cuba tengok orang yang bercinta. Ke mana-mana dia pergi, apa dia buat, dia selalu bercerita tentang kekasihnya. Dia akan kata apa, dia ni kan kalau datang kemari ke kawasan sini memang dia suka sangat lah, sebab dia kat rumah ni luas lah, memang adalah suami saya selalu cakap macam tu, dia suka halaman yang luas, suka lah. Dan jadi macam tu, pergi mana-mana mesti nak cerita tentang kekasih dia. Kalau kita anak-anak lah, anak-anak ni cinta hati kita kan, kita duk, kalau pergi jumpa orang cerita pasal anak dia, anak awak dah berapa tahun ni, anak saya macam ni. Itu yang tak perasan tu. Sebab kita memang dalam hati kita sentiasa ada anak kita. Sentiasa ingat dia. Walaupun anak kita dah besar dah ni. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, dia kata sentiasalah zikir, sebut nama Allah. Sentiasa sebut nama Allah. Jadi bila kita sebut nama Allah, kita kan saya untuk datang ke majlis ini. Dia orang kata, boy, macam bagus sangatlah dia ni kan. Tapi kalau kita tak nak sebut, supaya lafaz kita didengari oleh orang, cukup kita sebut dalam hati. Alhamdulillah saya datang ke majlis ni, dalam hati sebut, ya Allah, engkau yang mengizinkan aku untuk datang kemari, ya Allah. Jadi itu yang kita sebut, itu zikir itu sebenarnya lebih baik ya. Sebab kita ikrar kita dengan lisan kita communicate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak lagi bagus, sebut nama-nama Allah ataupun zikir yang paling Allah suka adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebut banyak kali. Istighfar pun boleh kan. Jadi kita sebut la ilaha illallah, di situ nak jadikan kita ini hamba yang tulen kepada Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Mudah-mudahan bila kita sebut kalimah la ilaha illallah selalu, jadi kita ini terhalang, apa orang kata? Terlindung daripada bahaya syirik. Sebab bahaya syirik ini dia mengintai-intai supaya kita akan ikut buat sesuatu kerana benda lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bercinta selalunya dia akan beri keutamaan kepada kekasihnya. Kita sanggup tak makan, tapi jangan anak tak makan. Betul tak? Sebab kita sayang anak kita. Keutamaan kita adalah anak-anak kita. Kita memang nak sangat makan, orang kata kita contohlah rendang dendeng tu kan, apa ataupun daging masak rendang ni ke kan, rendang daging, kita nak sangat, kita memang suka sangat. Tapi tengok anak-anak kita, ya Allah, makan dia, subhanallah. Kita tak apalah, cubit sikit je lah. Kadang-kadang kita pun tipu lah, mak tak nak, tak apa, tapi dalam hati tu nak tu. Jadi mengutamakan. Dalam hal ini, maka utamakan
Kita tanya nanti kan, adik-beradik kita. Kita risik-risik tu sebab apa? Sebab kita rasa bangga, bukan nak tunjuk tak, tapi kita bangga dengan pemberian dia. Anak kita jauh ni tak balik kampung, dia kirim apa, kerusi, wing chair, kerusi malas kan. Jadi bila tetamu datang kan, cakap, ini anak saya ni lah, Allah besar sangat lah kerusi ni. Bukannya nak tunjuk besar kerusi tu, tak. Tapi dia nak kongsikan betapa dia rasa seronoknya pemberian daripada seorang anak yang dikasihi. Anak tak pernah lupa aku, dia kata kan. Jadi begitu juga kita sebagai kekasih Allah. Kalau nak layakkan diri kita sebagai kekasih Allah, sebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebutlah. Baik, seterusnya yang ke-7. Okey, yang ke-7 adalah sentiasa mengakui kehinaan dan kelemahan diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita dengan kekasih kita sanggup mengalah. Kita sanggup mengalah. Tak apalah, tak apa. Dia tak ni pun tak apa, okey je. As long as dia redha, as long as dia happy. Okey. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena sentiasa mengakui kelemahan kehinaan kita. Mengakui kelemahan betapa kita sangat memerlukan Allah Jalla wa Ala. Jadi akui benda itu, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu yang lemah, dan kalau Engkau bersedia untuk mengiktiraf aku adalah hamba-Mu, ya Allah, aku sangat bersyukur. Sungguhnya aku ni tidak layak untuk mengaku sebagai hamba-Mu. Kerana kita khawatir tuan-puan, kita ni selalu sebut saya ni hamba Allah. Kita bersedekah hamba Allah. Senang je kita sebut hamba Allah. Tapi Allah ini iktiraf tak kita sebagai hamba je. Takut-takut kita ini adalah hamba kepada kesombongan kita. Orang-orang yang disayang oleh ibu dan ayah kita, ya. Okey, jadi begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekati diri kita dengan orang-orang yang memang kita nampak dia cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya cintakan masjid, ya. Dia mesti cintakan Allah. Cintakan Allah ini, tuan-puan, kalau kita lihat dia biasanya orang-orang yang macam ni dia tak banyak mengeluh. Tak banyak mengeluh. Dia lebih banyak appreciate apa yang Allah berikan. Yang ini kena dekat. Kalau dia sikit-sikit salah itu, tunjuk aja ada yang salah. Ada je yang komplain. Yang itu saya lah. Itu saya punya kayu ukur. Kalau saya nak baik dengan seseorang ataupun saya nak terima seseorang tu, saya akan lihat dia ini banyak mengeluh ataupun tak. Sebab bila dia dalam keadaan memang dia kata kenapalah patut macam ni, dia yang patut bertindak. Dia patut fikir, cakap pada diri dia, how can I fix this? Macam mana saya boleh bantu untuk uruskan benda ini? Jadi dia tidak mengharapkan orang lain yang bertindak, tapi dia berusaha untuk macam mana dia boleh bantu, macam mana dia boleh selesaikan masalah, macam mana ini dia salahkan. Ni pemimpin lah ni, gitu kan. Itu tengoklah penghulu tu lah, begitu kan. Ini masalah ni lah Kementerian Kesihatan, habis semua disapu. So siapa-siapa yang ada begini, tuan-puan, ya, itu saya punya pertimbangan. Jadi pada saya tak selesa. Sekerana orang kita jumpa orang Syria tu cakap macam tu, dia dalam keadaan yang boleh sangat merungut. Dia kata, apa mana dia orang Islam dalam dunia ini kenapa tidak bersatu untuk menyelamatkan orang-orang Syria? Dia tak cakap macam tu. Dia cakap apa? Whatever come from Allah, sister, is beautiful. Allahu Akbar. Jadi ini orang yang memang dia dapat melihatlah kerja Allah, tugas Allah dan sebagainya, kan. Okey. Tapi kita janganlah pula takut, misal kata nak tegur, bila dah macam ni kan, kita jadi takut pula nak tegur orang buat silap ke apa ke. Tak, tapi kalau kita ada peluang untuk tegur dia, tegur waktu itu. Tegur sama ada, kalau boleh janganlah depan orang kan, mengaibkan kan. Jadi tegur secara peribadi, secara personal. Jadi itu sangat baik, malah orang itu boleh lebih memperbaiki diri mereka sendiri. Okey. Baik, yang akhir sekali adalah menjauhi maksiat yang akan menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tengok mana maksiat yang boleh menjauhkan diri kita dengan Allah. Allah tak suka kita mengumpat. Jangan mengumpat.
Sekarang ni dia ada mengumpat cara baru. Mulut tak ada mengumpat, tapi jari jemari kita ini dia menggantikan lisan kita. Nauzubillah min zalik, tuan-puan. Jadi subhanallah, kita rasa sangat nak sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya ada jalan dan cara kaedahnya, dan ini yang telah diberikan oleh ulama. Maka Ustazah Munirah, saya nak tutup dengan satu kalam yang sangat indah saya rasa, di mana Imam Al-Qurtubi ini dia telah mencatatkan satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Apa katanya? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak dicabut nyawanya, maka malaikat Israel datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim terus berkata kepada Israel, "Wahai Israel, pernah ke seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya sendiri?" Pernah ke? Kan? Jadi Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Jadi yang dia maksudkan itu adalah Allah. Pernah ke kekasih itu mencabut nyawa? Dia mesti tak sanggup nak cabut nyawa kekasihnya sendiri, kan? Dan Israel waktu itu, Allahu Akbar, kembali balik pada Allah. Dan dia pun sampaikan kepada Allah Jalla wa'ala tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengarlah apa jawapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat ini. Allah sebut, sampaikan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah kamu pernah melihat seorang kekasih yang tidak ingin atau tidak gembira untuk bertemu dengan kekasihnya?" Allahu Akbar. Jadi indahnya. Dan kemudian malaikat Israel sampaikan benda kalam Allah itu kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian terus dengan sepantasnya Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Israel, cabutlah nyawaku sekarang." Masya Allah. Jadi di sini betapa cinta itu dia boleh mengubah cara pandang kita, mengubah sudut pemikiran kita, mengubah suara hati kita. Dia menjadikan kita ini orang yang lebih tenang, pasrah, damai, dan kita tak ada rasa gaduh-gaduh lah. Sebab memang manusia ini bila Allah bagi kesenangan itu adalah ujian. Bila bagi kesukaran itu juga ujian. Senang dan susah adalah peluang untuk dekat dengan Allah. Bila susah, kita akan pakai jaket sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kan Allah akan berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi rupa-rupanya bila kita susah, Allah bagi itu sebagai asbab untuk dekat dengan kita. Dan bila kita gembira, tukar jaket syukurlah pula. Kita bersyukur dan Allah akan bangga dengan orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah-tambah lagi ni. Allah bangga, Allah suka ni. Jadi kita punya pilihan, apa dia? Dua je. Sama ada kita bersabar ataupun kita bersyukur. Jadi kalau susah, sabarlah. Kalau senang, bersyukurlah. Tapi orang-orang yang hebat, dia macam pemuda di Syria tu. Dia akan bersyukur tatkala dia dalam kondisi dia perlu bersabar. Patut dia bersabar. Tapi dia boleh tukar sabar itu kepada syukur. Masya Allah. Itulah dia insan-insan yang hebat, yang dia merasakan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. So kembali kepada pangkuan Ustazah Munirah. Allah, Alhamdulillah, banyak pengisian yang kita dapat. 10 kaedah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk jiwaku dekat dengan Allah. Tapi untuk mencapai ke 10 kaedah ini mesti berjihad dan muhasabah diri. Sangat besar jihad untuk mendapatkan 10 kaedah ini. Tapi seperti mana yang Ustazah beritahu, nak dapat 10, tak dapat buat semua, jangan tinggal 10 itu, buatlah walaupun satu. Dan bila apa yang Al-Fadilah Ustazah cakap tadi, memang Allahu Akbar, terasa macam kerdilnya diri kita. Untuk dekatkan dengan Allah memang banyak sangat ujian dan dugaan yang Allah beri, dan istiqamah itu sangat penting. Moga Allah menjadikan kita adalah insan-insan istiqamah untuk dekat padanya, ya Allah. InsyaAllah. Jazakillahu khairan jazak.
saya ucapkan pada Al-Fadilah Ustazah Isfadiah atas perkongsian hari ini, dan saya minta maaf atas segala kekurangan pada masa ni sebab sedikit masalah teknikal hari ini, tapi insyaAllah, tapi alhamdulillah atas asbab Ustazah bagi pengisian ilmu ni, moga ilmu ini dapat menjadikan kita insan dekat dengan Allah insyaAllah. Okay, tiada sesi persoalan ya Ustazah ya? Ada. Okey, insyaAllah untuk akhirnya saya tutup majlis dengan Alamak. minta maaf. Sekejap. Okey, untuk akhirnya izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung belatuk atas dahan terbang pergi satu arah. Hidup mati di tangan Tuhan, kepada Allah kita berserah. InsyaAllah moga-moga intipati yang kita dapat hari ini menjadikan kita insan yang dekat dengan Allah, dan buatlah sekurang-kurangnya satu atau dua, atau jangan tinggalkan semua kalau kita tidak mampu buat. Dan kita doakan moga Ustazah diberi kesihatan oleh Allah, dipanjangkan umur ibadah, dan jasa ilmu Ustazah sangat diperlukan untuk rakyat masyarakat semua insyaAllah, dan kita doakan sahabat-sahabat yang berada dalam masjid ini dan seluruhnya dilindungi oleh Allah daripada segala musibah. Okey, itu saja daripada pihak kami, dan saya mengucapkan terima kasih dan maaf zahir batin dari kami semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak ambil gambar? Boleh. Okey, saya minta kepada semua para peserta, sahabat-sahabat untuk buka video untuk kita ambil gambar dengan insan hebat ni. Mungkin aura sahabat ini jadi aura lah kan, tercalik pada arwah, ada roh. Masya Allah, dipersilakan semua sahabat-sahabat. Semua yang ada boleh patuh syariah ni, boleh buka. Yalah, siapa yang tak video, pakailah tudung dulu kan. Okey, saya ready ya. InsyaAllah kita ada 3 page. Masya-Allah, nampak dah muka manis-manis semua ni. Sebenarnya malu-malu kucing tadi kan. Okey, masya-Allah. Okey, kita senyum semua. Okey, 1, 2, 3. Okey, next page. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi. Sila buka video ya. Okey, 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah, masya-Allah. Seramai 67 orang, hampir 70 tadi, alhamdulillah. Dan kita ada recording, insya-Allah kita akan sama-sama nanti. Kita pada siapa yang tak berkesempatan pada awalnya, insya-Allah kita sama-sama akan ikuti recording nanti. Terima kasih daripada kami sekali lagi. Terima kasih Puan Farida, minta maaf semua ya. Okey. Selamat teruskan amal baik dalam bulan Muharram. Assalamualaikum. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Saya tutup dalam 5, kiraan 5 ke bawah. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.